Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar tak? Assalamualaikum. Boleh dengar? Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Waalaikumsalam Ustaz. Oh, okey. Alright. Salam, dengar Ustaz, dengar. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillah, pertama kali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dan masih memberi kita nikmat iman dan nikmat Islam. Kita masih lagi dapat beribadah pada hari ini dan masih lagi kita diberi peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, sebelum kita mulakan dengan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati sesi ilmu ini dan juga mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita pada hari ini. Ala hazinati wa kullati salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah para pendengar sekalian, alhamdulillah ini adalah lagi 2 minggu insya-Allah lah. Minggu next week adalah minggu terakhir kita lah, untuk kita habiskan kitab ini, kitab Ensiklopedia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bab yang ke-24 Al-Ulfah, di mana last week kita cover tentang tawaduk. Dah sebelum sedikit lah kita belajar untuk apply sifat tawaduk dalam diri lah. Jadi sifat tawaduk ni dia berlawanan dengan sifat ego. Sifat ego ni satu sifat yang orang kata tu memang tak nak kalah lah. Dia ego dia tinggi sangat lah. So kalau dia menunduk tu rasa dia macam air muka dia jatuh. Maknanya macam ya, maybe dari segi pangkat ke, dari segi apa sahajalah. Itulah. Jadi bila sifat tawaduk tu dia perlu sifat ego tu perlu diubati dengan sifat sikap tawaduk, insya-Allah. Dan hari ini tentang Al-Ulfah. Bila kita tengok mesra ni, saya dah baca lah. Kalau kita baca kitab ni pun memang tak adalah orang kata tu topik yang panjang jela lah. Panjang lebar lah. Panjang lebar yang sebab benda ni dia kira secara general lah. Ulfah ni iaitu kemesraan yang perlu kita hadirkan dalam diri kita lah. Barulah dia akan orang kata tu membina masyarakat yang lebih utuh, lebih kuat, sifat kemesraan lah. Jadi kalau macam sifat keras hati, sifat memang orang kata tu degil ke, ungkal ke, sebab dia terlupa untuk letakkan sifat ulfa ni, ini susah untuk adakan masyarakat yang masyarakat perpaduan, masyarakat yang majmuk dan sebagainya. Jadi binalah tamadun kehidupan dengan takwa dan kemesraan kerana ia asas kekuatan kesatuan umat. Kita bina tamadun kita ni dengan takwa. Takwa ni memang kita tahu takwa tu apa. Memang every Friday khatib akan seru. Khatib akan sampaikan waksian untuk jemaah itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan orang-orang yang Islam. Muslimun, orang yang terselamat. So itu ketakwaan. Dan kemesraan kerana ia asas kekuatan kesatuan umat. Jadi hidup kita ni bina dengan ketakwaan dan juga kemesraan bersama masyarakat majmuk. Al-Ulfah. Al-Ulfah berasal daripada perkataan Al-Lafa yang bermaksud jinak, mesra dan sayang. Al-Ulfah ialah sikap mesra dan perasaan sayang yang membawa kepada kesatuan, menjadi akar dalam pembinaan kesatuan sesebuah masyarakat. Ini Al-Ulfah. Ini Al-Ulfah. Artinya apa? Artinya adalah kita datang daripada perkataan Al-Lafa. Al-Lafa ni bahasa Arab lah, yang bermaksud jinak, mesra dan sayang.
Jadi ulfa ini ialah kita sikap kemesraan dan perasaan sayang kita, perasaan kasih kita yang membawa kepada kesatuan. Contohlah sekarang ni tengah famous Ustaz Abid Liu. Ini saya tak nak pandang jauh lah. Tak nak pandang jauh-jauh sangat lah. Kita ambil je lah jiran kita. Ustaz Abid Liu. Kita tengok saja. Saya senang cakap lah. Kita tengok, kita Google nama dia. Kita tengok lah dia punya story. Banyak sekarang. Sekarang Ustaz Abid Liu ni lebih famous. Famous dari segi apa? Famous daripada sifat ulfah dia. Sifat mesra dan kasih sayang dia terhadap masyarakat di sana. Di mana ada saja musibah ataupun bala yang menimpa suatu orang kata tu manusia tu, hamba Allah tu, beliau lah orang pertama yang akan pergi menghulurkan bantuan. So yalah, seperti saya cakap lah, tak payah pergi jauh lah. Kita tengok sajalah Ustaz Abid Liu ni yang sangat-sangat famous. Tapi bukan di sini maksud saya, maknanya pandang Ustaz tu saja, bukan jangan pandang Ustaz lain macam Ustaz lain tak ada kualiti. Tidak. Itu bukan maksud saya. Tapi sekarang ni nama beliau ni dah terlalu orang kata hot. Hot dari segi apa? Hot dari segi benda yang baik. Amal kebajikan beliau yang sangat-sangat baik. Ni semualah saya cakap. Saya nak kongsikan kan, Uncle Kentang pun dia orang non muslim, tapi orang kata sebagai Uncle Kentang, di mana beliau ni pun suka membantu orang-orang di sana. Ini saya jelaskan sini, bukan saya kata yang Malaysia je yang lahirkan ni semua, lain negeri kita tak ada. Yes, ada, cuma saya kata saya ambil sebab apa, sekarang cerita dia tengah hot. Jadi tak payah fikir jauh lah, jadi saya tak payah nak kaji banyak-banyak lah, saya just ambil daripada kata story yang memang sedia ada, saya kongsikan. Itu sahaja. Okay? Kalau ada yang kita kenal asatiza yang barangkali dia buat tapi dia tak mewar-warkan pun ada. Cuma beza dia maybe tak se-famous orang-orang gitu. Tapi amal kebajikan buat, cuma tak diwar-warkan sahaja. Orang famous kalau buat mestilah diwar-warkan. Okay, kalau orang yang kurang famous, yang tak dikenali, dia buat orang pun tak tahu, tapi antara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So berbeza. Okay? Jadi jangan kita rasa macam orang famous saja yang dapat, orang acknowledge. Orang acknowledge je lah, tapi orang yang kita yang biasa ni macam tak ada apa-apa. Tak boleh macam itu. Okay? Aduh, kecoh pula keluar semua. Okay. Tanpa ada rasa ulfah, kesatuan masyarakat tidak akan dibina dengan hati-hati yang keras. Kita ambil sahajalah satu organisation. Contohnya lah, satu organisasi yang perlu ada sikap ulfah, kemesraan. Okay, contohlah, saya ni contohlah orang atas. Contoh je lah, saya ni orang atas. Bila saya ada pekerja-pekerja bawah, yang mana pekerja yang saya tengok, saya lihat diorang punya diorang punya cara pekerjaan itu, kita perlu ada sikap ulfah. Kita jangan ada sikap, ni saya ni ada authority lah. Saya ni orang besar. Saya ini tanggung jawab saya untuk lihat orang-orang bawah saya. Ya betul, kita ada atau authority tu, tapi perlu hadir sikap ulfa, kemesraan. Cuba fahami. Sebab tu bezanya kalau orang yang daripada bawah naik atas, dia tahu, dia rasa apa yang orang tu rasa. Tapi kalau dia ni terus naik, dia tak pernah rasa kesusahan daripada bawah, macam mana orang tu kat bawah, dia takkan faham. Dia tak boleh menjiwai. Untuk dia macam ini tanggungjawab kau. Buat apa kita bayar kau tapi kau tak boleh buat. Tapi dia cuba tak nak faham. Sebab ini berlaku lah mana-mana kan. Tapi kalau orang tu daripada bawah, daripada dia memang kira orang macam ke bawah, lepas tu perlahan je naik. Dan bila dia naik dan dia ada orang bawahan dia pula, dia boleh rasa. Dulu pun aku macam gini. Yang berdiri pula. Dulu pun aku macam gini. So aku rasa macam mana bekerja daripada bawah dan sebagainya. So at the end of the day, para pendengar sekalian, Al-Ulfah ni kita nampak remeh. Tapi dia sangat-sangat penting dalam membina sebuah masyarakat. Okay. Ini daripada kata-kata para ulama. Al-Mawardi. Manusia tidak terlepas daripada menyakiti dan merasai dengki dengan nikmat manusia yang lain. Maka manusia sangat memerlukan Al-Ulfah bagi menghalangnya daripada dengki dan menyakiti orang lain. Ulama Al-Mawardi kita sebagai manusia ni memang tak terlepas daripada menyakiti. Menyakiti tu janganlah kata kita menzalimi lah. Sakiti tu kira dia
orang kata tu dia punya makna dia tu kira luas. Menyakiti dari segi kata-kata, menyakiti dari segi kita punya actions, okay. Dan merasai dengki dengan nikmat manusia yang lain. Dengki, iri hati, cemburu. Tapi kalau dengki yang membawa kepada kebinasaan, yang bahayanya lah. Okay, kalau kita cemburu dengan cara cemburu positif cemburu positif maknanya kita nampak orang tu lebih berjaya, tapi kita tak ada sifat dengki untuk menjatuhkannya. Kita cemburu dengan kejayaan dia dan kita pun cuba untuk copy, ikut langkah dia macam dia boleh berjaya. So itu beza dia. Tapi kalau dah tanam sifat dengki, dengki ni bila dah tanam dalam diri kita, syaitan pun kacau daun. Dah tanam dalam diri kita, mulalah dalam fikiran kita tu benda-benda yang negatif. Benda negatif sebab apa? Kita dah mula rasa macam tak boleh terpandang dia. Aku rasa kenapa dia macam dia boleh berjaya macam sekelip mata. Dia dengki lah ni. Okay. Maka manusia sangat memerlukan al-ulfah bagi menghalangnya daripada dengki dan menyakiti orang lain. Jadi itulah ulama Al-Mawardi mengatakan kita ni perlukan al-ulfah untuk menghalang kita daripada dengki dan menyakiti orang lain. Jadi bila ulfah ni hadir, jadi hati yang keras tu dia akan lembut lah. Tapi kalau al-ulfah ni tak hadir dalam diri kita, hati kita ni semakin keras. Okay, itu kata Al-Mawardi. Imam Al-Ghazali, ulfah ialah buah daripada pohon akhlak yang baik. Akhlak yang baik menggalakkan kasih sayang, kemesraan dan kesatuan. Manakala akhlak yang buruk membawa kepada kemarahan, hasad dan pergaduhan. Imam Ghazali mengatakan ulfah ni adalah ibarat buah. Macam apa ni, macam orang apa tu, macam ilmu lah ilmu apa kata tu, kalau ada buah tu dia kira lebih komplit lah. Dia akar, lepas tu dia jadi pohon, pokok, lepas tu ada buah dan sebagainya lah. Itu kadang orang macam gambarkan sebagai akhlak lah. Dia mencantikkan. So bila buah-buahan tu ada dekat pokok tu, dia mencantikkan lah. Dia macam komplitkan keseluruhan daripada tanaman itu tersebut. Okay. Jadi akhlak yang baik menggalakkan kasih sayang, mesra dan juga kesatuan. Akhlak yang buruk membawa kepada kemarahan, hasad dan pergaduhan. So benda ni memang kita dah cover lah, daripada dulu lagi kita dah tahulah, okay, betapa pentingnya akhlak ini. Sebab akhlak ni dia satu benda yang terus positif, terus positif. Kita tak boleh cakap pun dia backwards lah. Dia selalu benda-benda yang ke depan. Okay, sebab benda ni lah yang dipandang oleh Nabi SAW. Ibn Taymiyah pula, golongan salaf berbeza pada masalah furuk. Furuk tu dari segi maknanya dari segi akar lah. Dari segi akar. Jadi golongan salaf ni ada dan punya perbezaan lah. Tapi saya tak akan sentuh lah dalam bab ni macam terlalu detail lah. Okay. So mereka ada berbeza dari perigi perkataan furuk. Akan tetapi dari segi ulfah ini dan perdamaian dalam berhujah tetap wujud dalam kalangan mereka. Walaupun mereka ni berbeza daripada segi furuk. Okay. Tetapi bila mereka berhujah itu tetap wujud antara mereka. Sebab mereka apply al-ulfa. Maknanya kita menghormati pandangan orang lain. Sebab tu para imam, Imam Hanbali, Maliki, Syafi'i, Hanafi ni, mereka ada pendapat masing-masing, pendapat mereka masing-masing. Tapi itu tidak membuatkan mereka mengatakan yang pandangan ulama ni salah, kau tak boleh ikut. Tak ada. So siapa yang mengatakan pandangan imam ni salah ni, ni haram, ini bid'ah, salah, kita yang salah. Kita yang tak cukup ilmu untuk mengatakan begitu. Sebab imam-imam ni itu punya mazhab. Mereka ni sebenarnya mencantikkan antara satu sama lain. Kenapa mereka timbul ni? Sebab mereka ni hidup pada zaman ataupun daerah yang memerlukan pendapat sedemikian. Itu pendapat mereka. Tetapi mereka tidak sesat. Malah mereka ini mencantikkan. Mereka ni actually compliment each other lah. Okay, so kalau macam ini kekurangan, mereka akan touch up, mana kita gunakan. Sebab tu kalau dalam bab hukum, kenapa hukum ni satu benda yang berat sikit? Sebab ulama berbeza-beza pendapat. Berat. Ni kalau siapa ingat dalam kelas kadang kita ada general question Sekarang saya jawab pun kira keluarkan sebab kita nak kena faham
bila kita keluarkan suatu lagi banyak hukum. Lepas tu hukum ni tak boleh main lah. Benda ni tak boleh main. Kalau kita tak mampu untuk jawab ataupun tak pasti, kita jangan jawab straight away. Jawapan yang kita berikan barangkali untuk memuaskan hati ataupun telinga si penanya. Si yang bertanya. Maknanya kita tutup sorry lah. Okey lah, imam cakap haram-haram dah, jangan cerita. Tapi apabila kita buka kitab, ada juga ulama yang menghuraikan kenapa ini makruh, kenapa ini mubah. Tapi dari segi furu' ataupun dari segi asal, contohnya solat, tak ada pun ulama cakap solat itu sunnah ke ataupun solat itu makruh ke, tak ada. Ini dari segi bila mana masuk elemen-elemen yang mengelirukan. Jadilah kalau ulama-ulama ni keluarkan pendapat mereka. Okay, so ini perbezaannya. Okay. Jelas di sini sifat ulfa merupakan asas kekuatan kesatuan umat. So ni yang saya cakapkan lah. Okay, barangkali kat Singapura ni kita ada pelbagai pendapat, tetapi kita perlu ada sikap ulfah, mesra. Jangan kita ada sifat asabiyah. Asabiyah tu artinya sifat orang kata terlalu fanatik. Kata aku je. Kata korang ni semua tak berlandaskan sunnah, aku tak boleh follow. So walaupun ada golongan sedemikian yang mengatakan yang tak kufur, yang tak ikut sunnah ni memang tak boleh go lah. Tapi kita kena ada sifat ulfah, di mana sejak daripada kita ni mempunyai pendirian masing-masing. Of course lah ahli sunnah wal jamaah lah. Okay, tapi ada sikit pendirian masing-masing. Okay, itu dia. Al-ulfah dalam Al-Quran dan Sunnah. Okay. Okay. Kita dengarlah ayat ni. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu waskuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kita ambil sajalah. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah sekalian kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan. Okay. Ayat yang selalu kita biasa dengar ni, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah perintahkan kita untuk berpegang teguh kepada tali Allah, iaitu agama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita bercerai-berai. Bercerai-berai di sini adalah dari segi kita pisahkan diri kita dari segi apa? Oh, ini kumpulan aku, ini kelompok aku, ini kelompok engkau dan sebagainya. Macam yang minggu lepas saya kongsikanlah mengenai golongan yang tersasar ni. Ada orang-orang yang terpilih sahaja yang boleh belajar dengan hamba Allah ni. Itu satu ulama akan katakan, jika berlaku satu orang kata tu satu sesi ilmu di mana sir tu rahsia yang dia tak boleh menyampaikan kepada orang lain, ketahuilah kat situ ada unsur-unsur yang sesat. Artinya bila menyampaikan, tapi saya katakan jangan sampaikan kepada orang lain. Ini antara kita saja. Contohnya lah saya ada 10 anak murid. Saya kata ini 10 anak murid ni yang tahu sahaja apa yang saya ajar. Jangan beritahu kepada orang lain apa yang kamu belajar. So, ulama ni mengatakan, ketahuilah di situ ada unsur-unsur kesesatan. So ini yang kita perlu hati-hatilah. Okay, sebab kalau ilmu Allah tu kita harus sampaikan. Balighu walau ayah. Nabi sebutkan, sampaikan walau satu ayat. Sampaikan satu ayat, mana kita dengar. Ingat saya cakap, bukan semestinya orang yang bergelar ustaz atau ustazah yang RS sahaja yang boleh menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita boleh menyampaikan apa yang kita tahu demi maslahat umat. Kita tahu dia salah, dia buat benda salah tu, kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan teguran kita yang kecil ini, kita pun mendapat pahala. So ini kita tak tahulah. Okay, benda kecil pada kita kecil. Alah, small matter lah ni benda. Tapi small matter ni yang kita address tu benda, kita highlight ada isu, orang tu berubah pasal kita. Oh, baru dia, okay, salah rupanya sama yang aku buat, dan kita pun akan dapat pahala. Menurut dalam ayat ini, menurut Al-Zamakhsyari dalam tafsirnya, masyarakat jahiliah sebelum Islam penuh dengan permusuhan. So masyarakat jahiliah before Islam turun tu, mereka banyak permusuhan serta peperangan yang berterusan. Mereka susah untuk bersatu.
Ini before Islam turun ni. Mereka susah untuk bersatu sebab mereka ketika itu mereka gunakan mereka punya, orang kata tu mereka punya level lah. Maknanya kalau Quraisy tu ada dia punya clan. So ada clan yang memang tinggi yang orang kalau tengok dia memang kena hormat lah. Kasta lah, lebih kasta lah. Okay. So before Islam turun tu, zaman jahiliah ni memang terlalu banyak sekali dia punya permusuhan dengan peperangan yang berterusan. Tapi apabila Allah melembutkan hati mereka dengan kemesraan serta kasih sayang satu sama lain, sehingga mereka sebuah masyarakat yang saling bersaudara. So bila Islam diturunkan, barulah kita nampak masyarakat mereka ketika itu bersatu padu. Sebab Islam diturunkan untuk menyatu padukan umat. So Islam turun aja, yang tengok pada klan dan sebagainya semua bersatu atas nama Islam. Okay. Okay. Dalam sunnah Nabi SAW, Jabir meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin itu ialah yang menjinakkan hati orang dan dijinakkan hatinya. Dan tiadalah kebaikan kepada orang yang tidak menjinakkan dan tidak dijinakkan hatinya. So maksud di sini adalah orang yang tidak dapat melembutkan hatinya untuk orang lain ialah orang yang rugi kerana tidak akan menikmati manfaat daripada hidup bermasyarakat. So bila kita faham tentang hadis ini, somehow kita pun perlu menjinakkan hati kita. Maknanya jangan terlalu keras hati. Bila kita dapat jinakkan hati kita, baru kita akan dapat nikmati manfaat untuk bermasyarakat, untuk hidup bermasyarakat. Tapi kalau kita ni jenis yang hati keras, hati kita, orang kata tu memang tak boleh orang cakap memang keras sangatlah. Ego tinggi, susah untuk bergaul dengan masyarakat. So ini yang Nabi kata, orang mukmin itu jinakkan hati orang dan dijinakkan hatinya. Okay, dan tiadalah kebaikan daripada orang yang tidak menjinakkan dan tidak dijinakkan hatinya. So senang kata, jinakkan hati kita dulu sebelum kita menjinakkan hati orang lain. Senanglah. Maknanya lembutkan hati kita. Before kita hendak melembutkan hati orang lain. Okay, so dalam kitab ni pun dah terexplain lah. Okay, orang yang keras hatinya akan terus hidup dalam dunianya sendiri sehingga manusia lain susah untuk mendekatinya kerana kekerasan perwatakannya. So orang yang keras hati dia. Okay, ataupun dia hidup dalam dia punya own bubble lah. Maknanya tahu masuk own bubble tu kira bukan bubble travel ni baru-baru ni kan bubble travel antara Hong Kong dengan Singapore ni, bukan maksud saya gitu. Maknanya orang yang hidup dalam dia punya dunia je sahaja. Dia rasa dalam dunia je tu dikira dia punya comfort zone, dia selamat, tapi dia tak nak menjinakkan hati dia untuk hidup bermasyarakat. So ada orang macam itu. Okay, macam dia tak perlu masyarakat lah. Dia tahu yang Allah dah bagi aku rezeki ni, aku jaga dia baik-baik. Tapi jangan terlupa hidup kita memerlukan habul minan nas, hubungan kita dengan manusia juga. Okay. 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 Dalam dalam buku ni pun banyak jugalah terangkanlah tentang hadis-hadis, tentang hadis Nabi SAW tentang persefahaman dan juga tentang sebaik pemimpin. Okay. Okay, 8 tips memupuk kemesraan. Okey lah, sebab saya cakap lah kan, awal tadi daripada setengah tu saya cakap, kita barangkali topik ini the general lah. Maksudnya setiap daripada kita ni, kadang-kadang orang rasa tips ni macam dah sesuai kot untuk saya. Saya tahulah cara saya dan tak apalah. Saya kongsikan saja sebab dia datang daripada kitab ni lah. Saya tak nak tokok tambah. Jadi benda ni datang daripada kitab dan kita pun dapat belajar sama-sama. Alright? Okay. 8 tips memupuk kemesraan. Saling berkenalan dan bergaul dalam masyarakat. Seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah, roh-roh ialah tentera yang dikumpulkan dan sesiapa yang berkenalan atas satu sama lain akan bersatu dan siapa yang akan mengingkir satu sama lain akan berpecah. Okay. Memupuk kemesraan ini adalah saling berkenalan dan bergaul dalam masyarakat. So senang sajalah. Kita masuk kepada pekerjaan yang baru. Kita masuk kepada tempat yang baru. New environment untuk kita. Kita tukar bagi, kita tukar kerja dan sebagainya. Kita ni yang kena adapt dengan persekitaran yang baru. Bukan kita expect orang untuk ikut cara kita. No lah, that's not the way lah. Sama juga kalau kita pergi negeri orang lain, kita adapt lah dalam punya masyarakat punya culture. Yang masalah culture yang masalah Islam lah. Bukan yang merepek-merepek. Kita kena adapt. Bukan kita bawa kita punya mentality, contohnya lah. Orang cakap apa, ini bukan saya cakap lah. Ramai yang cakap lah. Orang kata kenapa orang Singapore memang Johor je. Nanti
Bila orang kata tu macam kita sikit apa, murah murah. Jadi dia cakap lah, okay, saya macam dia kata cheap cheap. So Singapore jadi burung sikit cheap cheap cheap. Burung sebab apa? And sikit parking. Parking pun sama. Dekat kan, kadang kita nampak macam ini kat video pun ada macam bukan tu bukan macam Singapore. Macam kita pun follow cara orang. Singapore kita jaga betul lah, kita drive ke, kita ride, kita jaga betul. Tapi bila kat Malaysia je, kita terus langgar. Kenapa kita tak bawa kita punya culture kat Singapore tu, kita tak apply dekat Malaysia. Lepas tu kadang orang sampai cakap, cuba balik negeri. Semua macam tikus. Tapi masuk negeri kita, diorang pun macam hura-huri dan sebagainya. Yalah macam sorry macam apa pam minyak. Kenapa orang apa bila pam minyak petrol tu lepas tu dia enjok-enjok kereta kan. Saya tak pernah nampak pula kalau buat kat Singapore ni. So benda-benda gini lah yang macam mana jiran kita nampak kenapa macam gini sekali. Tapi kenapa kat Singapore? Wallahualam saya tak pernah nampak lah bila orang pam minyak tu orang kejut-kejut kereta. Tapi kenapa kat Malaysia? Adakah dia mengkejut kereta itu apa tu orang kata tu petrol untuk tu dia akan lebih besar. Mana bagi isi petrol. So benda ni yang saya cakap lah. So humble lah orang kata tu, pergi negeri orang tu kita nak kena humble lah. Okay, kena humble. Kita pun janganlah tunjukkan yang kita ni orang-orang lah, orang-orang up lah sebagainya lah. Saya tak kata semua tapi roughly lah. Okay, impossible lah. Kita pun ada saudara kat Malaysia, kadang pun dia ceritakan sepupu ke, kadang dia ceritakan kenapa orang Singapore macam gini. Yalah, kena 1, 2, 3 orang tapi yang lain semua akan terpalit. Padahal tak semua orang Singapore macam itu. So saling berkenalan dan bergaul dalam masyarakat untuk kemesraan lah. Datang negeri orang, kita jagalah diri kita. Janganlah tunjukkan macam kita ni ada power lah. Kalau tak ada aku ni, korang punya bisnes melungkup dan sebagainya lah. So, ni benda-benda yang tak perlu lah. Jadi sekarang kita tak boleh masuk Johor pun, baru kita feel yang kita ni memerlukan diorang and diorang pun actually memerlukan kita. In fact, kita pun ada juga saudara-saudara mara yang dekat Malaysia dan sebagainya. So, ya. Okay, so itu je lah. Okay. Number 2 is merendah diri dalam menjalinkan hubungan. Okay, rendah diri. Kerana apa? Merendah diri akan menimbulkan kemesraan. Seterusnya barulah kata-kata dan perlakuan yang baik boleh direalisasikan. Kita nak membuat kemesraan, rendah diri. Jangan kita orang kata tu, jangan kita nak tunjukkan kita ni lebih sikit pada orang. Mana senang kata tawaduk lah sikit. Jangan barukan berkenalan je dah kita dah bos. Bos apa? Bos about anything lah yang kita rasa orang tak ada lah, aku ada. Ini semua benda-benda yang menjauhkan orang lah. Macam alamak dia ni belum apa-apa dah kerek lah. Dah kerek lah, dah action lah. Orang pun malas, orang pun meluat dengan sikap kita. Pada kita, itu sifat sikap kita. Tapi terlupa untuk apply sifat tawaduk. So kalau kita ni orang up-up pun, rendah diri. Kita tengok masyarakat mana kita campur. Kita bercampur dengan masyarakat ni, kita pun rendah dirikan kita. Okay, so inilah tips saya. Melaksanakan hak sama Muslim. Okay, Abu Hurairah dalam hadis Nabi SAW mengatakan, hak seorang Muslim, kata Muslim yang lain ada 5. Jawab salam, ziarah orang sakit, ikut pengembian jenazah, memenuhi jemputan serta mendoakan bagi yang bersin. Okay, ni hak sama Muslim. Orang beri salam, kita jawab. Ziarah orang sakit, kita ikut pengembian jenazah, memenuhi jemputan serta mendoakan bagi yang bersin. Orang bersin, kita dengar. Hak dia betul adalah kita mendoakan. Kenapa? Kerana Nabi Adam AS pun, bila beliau pertama kali beliau bersin, malaikat yang mendoakan, yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. So kita dengar orang bersin tu tak payahlah kita pekik ke apa, yarhamukallah. Mana lagi kita dengar kita pun pekik lah yang kita doakan dia, tak payahlah, kerana dalam hati pun dah cukup. Yarhamukallah, kita tengok dia yarhamukallah. Tak payah nak pergi kat dia, kita doa yarhamukallah tepuk dia punya shoulder dia, yarhamukallah, tak perlulah. Okay, itu hak sama Muslim. Okay. Nombor 4, beri salam ketika bertemu. Okay. Nombor 5, saling menziarahi. Okay, sakit maupun kematian. Jangan ziarah bila time dah mati saja. Bila dah mati baru nampak batang hidung. Tapi sentiasa patutlah orang kata orang kata sebuah hari raya lah hari raya ni pun memang masa orang kata ziarah menziarahi lah. Memang orang kata tu adat dan budaya kita lah. Okay, ziarah menziarahi. Actually itu bagus lah, mengukuhkan lagi kemesraan kita. Walaupun cuma setahun sekali, tapi mana orang datang beraya tu bermusuhan. Selalu semua
happy-happy saja. So actually ada jugalah yang kita punya culture ni pun sebenarnya kalau tak langsung ikut cara Islam ajarnya. Okay. Kata-kata yang lembut dan baik. Okay, lembut dan baik, janganlah kasar-kasar dan sebagainya lah. Tapi ada orang pula memang suara dia kasar. Suara kasar pula. Suara tegas macam kasar tapi baik. So macam gitulah. Okay. Lembut dan baik ni kena faham lah artinya. Bukan lembut dari segi dia punya action ke apa. Tapi kata-kata yang lembut, mana keluar daripada mulutnya semua kata-kata yang baik. Bukan lembut yang kita tahu lembut ke arah itu. Tidak. Kata-kata dia baik, lembut. Orang dengar pun memang, sedap sikit dengar cakap ini. Jadi kalau cakap kasar-kasar pun, orang pun masak dengar. So macam itulah, okay? Kita pupuk kemesraan. Cari tukar hadiah dan hidangan, okay? Berusaha untuk memperbaiki hubungan. Okay, so hubungan yang kita dah bina tu, kita usaha untuk memperbaikinya, insyaAllah. Okay, jenis-jenis ukhuwah. Jenis-jenis ukhuwah. Okay. Kemesraan mestilah dibina dengan bertunjangkan matlamat yang betul. Kena faham sini para pendengar sekalian. Ukhuwah yang kalau nak bina ni, of course lah, janganlah kita rasa ukhuwah ni semua orang kita boleh ukhuwah. Yang mahram ke tak mahram pun kita bedal saja. No. Bertunjangkan dengan matlamat yang betul. Kita nak bina suatu ukhuwah tu mesti dengan matlamat yang betul. Jangan gunakan perkataan ukhuwah tu untuk cover benda-benda yang batil. Sebab ukhuwah ni dalam masalah tu macam dia satu benda yang orang kata tu, aku nak bina ukhuwah. Satu benda yang orang kata tu, kalau cakap nak bina hubungan, macam hubungan terlalu mainstream lah hubungan. Tapi kalau cakap ukhuwah gitu, bukan dalam bahasa Arab ukhuwah tu kita dah benar nak bina ukhuwah dengan ni, okey, ukhuwah tu persaudaraan, okey. Tapi mestilah kita bina dengan matlamat yang betul. Okey. Ukhuwah yang diberkati adalah ukhuwah yang berlandaskan syariat Islam serta tidak bercampur dengan sebarang kebatilan. Antaranya tidak mengandungi maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Secara hubungan yang mengandungi maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu ukhuwah yang batil. Okey, satu ukhuwah yang batil. Maksiat terhadap Allah tu maknanya dosa lah. Bina hubungan ukhuwah tapi ke arah kemaksiatan. Nauzubillahi min zalik. Nombor tu pula, niat untuk mendapatkan keridhaan Allah bukanlah atas dasar kemaslahatan dunia semata-mata. Sejak ukhuwah yang terbina, yang terjalin itu atas dasar untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, saya rapat dengan ni sebab dia kaya ni. Senang sikit untuk saya. Ini salah lah ni. Itu kemaslahatan dunia. Saya rapat dengan dia senang sikit nak naik pangkat. Maknanya kita campur dengan dia, kita rapat dengan dia sebab kita ada matlamat keduniaan kita. Senang kau rapat dia, kau ampu dia, kau pau dia, mesti dapat punya sedap 2 tahun mesti kau naik punya. See, benda-benda ginilah. So ini ukhuwah yang batil lah. Maknanya niat salah, bukan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. So bila dah dapat apa yang kita nak, kau pun kira bye-bye lah. Aku dah dapat apa yang aku nak, kau pun bye-bye. Macam itulah. Okay. Advice antara satu sama lain serta amar ma'ruf nahi munkar. Suatu hubungan yang terbina tu tak salah untuk kita menasihati satu sama lain. Macam ginilah kan, macam kita buat dalam kelas dah 2 tahun ni kita buat ni kan, kadang secara tak langsung kita menasihati sama lain. Bukan saya je duduk kat depan menasihati, tapi ada juga para jemaah yang akan bagi inputs. Itu pun secara tak langsung menasihati. Barangkali saya belum cukup berpengalaman untuk menjawab isu tu, tapi ada kalangan jemaah kita yang bantu saya untuk menjawabkan. So macam itulah dikatakan satu sama lain. Barangkali lebih berpengalaman yang kita memerlukan pandangan orang yang lebih berpengalaman. Sebab kita janganlah orang kata semua tahu aja. Semua kita nak tekom. Mana saya je betul. Salah lah. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Okay, amar ma'ruf dan nahi munkar kita dah belajar. Okay. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Tapi adalah dia punya level-level lah. Right? Saling membantu. Dan number 5 is tidak mempunyai sifat asabiyah dalam menyokong perkara yang salah. Asabiyah yang saya kata dia fanatik. Sifat yang fanatik yang selalu tinggi sekali. Benda yang salah pun, tak ada. Ini yang saya cakap tadi awal-awal kan. Kita terlalu stick pada satu asatizah saja. Kita stick pada satu asatizah saja. Tapi asatizah lain kita tak nak dengar. Kita tak sudi mendengar. Sebab apa? Ini saya punya asatizah, hidup mati saya punya asatizah ni. Asatizah lain semua perkataan semua tak valid. Ini tak boleh. Ini salah ni. Salah sebenarnya. Kita masing-masing kita ada kita punya favorite lah asatizah kita lah. Di mana kalau kalam dia tu mengatakan tu memang mutiara lah. Tapi kalau asatizah lain berbual tu pada dia macam
Tak ada, ni tak ada kualiti ini. Tapi kalau misalnya saya beri contoh sajalah. Saya beri contoh saja, okey. Ya betul, kita kadang-kadang nak lihat siapa yang berkata. Kita nak tengok siapa dia berkata ni. Okey, tapi kadang kita tak mahu dengar apa yang dia kata. Kat situ je kita dah buat judgement dulu. Siapa ni? Ni siapa ni? Tak kenal pun. So kita tak bagi peluang. Kita tak bagi peluang untuk mereka berbicara sebab kita dah tengok pada dari segi dia punya pangkat dia. Siapa dia? Pengalaman dia dari mana? Sebagainya kita dah buat judgement dulu. Ini yang salah lah. So somehow kalau kita dengar satu asatiza yang baru, bagi peluang. Dengarkan. Jangan terus kita label dia, ni semua mana datang timbul ni tiba-tiba. No. Kita perbagaikan asatiza kita. Barangkali asatiza ni dia expert dalam bab ni, barangkali dia kurang expert dalam bab ni. So, pelbagaikan. So, bila kita pelbagaikan, kita punya minda pun akan terbuka. Terbuka segi apa? Macam-macam information kita dapat. Tapi kalau kita stick pada satu asatiza yang di mana ustaz-ustaz lain saya tak dengar. Ustaz ni je saya dengar. Somehow, saya yakin yang di mana setiap asatiza daripada kita ni, kita walaupun sebagai asatiza, kita tak, ilmu kita tu bukan orang kata tu seluas lautan lah. Ada ilmu yang memang Allah tak bagi kat kita. Ada ilmu tu yang memang dia Masya Allah. So, pelbagaikan. Sebab ilmu agama tu dia luas. Ilmu tafsir, ilmu tauhid, ilmu sirah, ilmu fiqh, pelbagaikan. So, kita dengarkan apa yang dikatakan, jangan terus kita dah label dia sebagai ni apa boring aja sebagainya. Sebab apa? Ini yang saya experience dirilah. Okey, kat masjid lah. Okey, kat masjid di mana saya cuba jemput asatiza yang orang tak pernah dengar pun. Tapi bila dia berbicara, bila dia buka mulut kata-kata dia, saya pun dapat feedback lah. Ada orang tag saya, ada jumpa saya. Bagus tak ni Siapa ustaz ni? Ini kita bagi peluang pada mereka-mereka yang belum ke depan saya. Yang apa kata tu, yalah dia tak pernah ke depan, tak pernah berbicara kat masjid. Kita bagi peluang mereka platform. So kat situlah dia akan kutip pengalaman. Ada yang memang dah stick pada ustaz ni, ustaz pergilah. Saya tak marah pun, nak pergilah. Cuma nasihat saya adalah jangan terus kita duduk online lah. Ustaz ni je power punya. Ustaz ni ya betul, kadang-kadang ada ustaz-ustaz yang asatiza yang bila sampaikan pun kadang-kadang kita pun macam maybe dia punya pace, maybe cara dia fikiran lama. Tapi bukan hak kita untuk menyampaikan keburukan. Kau janganlah begini ni, contohnya lah. Kau janganlah pergi si Haziq ni. Cakap dah laju kereta api. Itu saya dengar banyak. Tapi tak kecil ni, saya itu dari dulu memang dalam sekolah pun cakap Haziq, kau ni cakap laju Haziq. Saya rasa ada pun jemaah pun dah faham lah laju. Kadang macam nak catch up, nak catch pun tak boleh lah. Kan nak keep up pun tak boleh. Tapi kalau kita nampak weakness daripada asatiza tu, kita jangan sampai kepada lain. Kau jangan pergi contohnya lah, kau jangan pergilah ustaz ni. Cakap lembab, slow. Apa tak ada berbual, jangan. Mana antara kita nampak, okay, itu dia weakness, kita diam saja. Sebab itu cara dia. Okay. Sama juga macam imam-imam. Saya cakap sama sifat asabiyah ni, imam-imam. Imam baca slow, kita dah mula label dia. Lah ni aku kalau baca slow ni memang kantuk tak ada fokus aku. See? Lepas tu kita sampai kepada jemaah lain. Imam ni, kau jangan pergi imam ni maghrib kau jangan. Kau tengok kaki kau sekejap lagi, kau tengok menggigil aja. So saya honestly lah kalau kita tak favor suatu imam ke, suatu ustaz ke, ustazah ke, biarlah antara kita-kita saja. Janganlah kita menyebarkan fitnah. Barangkali benda yang kita sebarkan fitnah tu, barangkali orang yang tu memang dia sesuai dengan asatiza tu. Kata-kata dia. So ini yang dikatakan berbagaikan asatiza kita. Jadi ilmu kita tu pun kira luas dan sebagainya. Okay, so jangan ada sifat asabiyah yang menyokong perkara yang salah. Benda ni salah, tak kita cakap, tak ada ustaz aku cakap betul. Ustaz kata A lah. Ustaz kau semua salah. So, ini sifat asabiyah yang tak harus ada dalam diri kita. Saya dah already para pendengar sekalian. Segala yang dikongsikan dan sebagainya itu sebenarnya sifat ulfah tu ada dalam diri kita lah. Kita perlu ada sifat ulfah, kemesraan. Itu saya cakap kan. Dengan sini kita adakan kemesraan. Dengar. Jangan terus nak judge dia. Kemesraan ulfah. Itu kalau orang dah mula label kan. Alah ni. Hati aku. Itu yang kita kan hati keras. Apa beza dia kalau Ustaz A dengan Ustaz B? Dia berbual tentang rukun Islam. B pun rukun Islam.
Apa beza dia? Tetap dia sebut rukun Islam 5, dia tak akan sebut rukun Islam 6 ke 7. Tapi maybe dari segi penyampaian, elaboration dia, explanation tu maybe si A ni lebih padu. Tapi yang B ni maybe dia kurang sikit. Tapi tajuk dia rukun Islam. Tetap sama. Syahadah, solat dan sebagainya. Tapi barangkali Ustaz A ni orang prefer sebab dia punya explanation dia, ilmu dia yang luas dia explain. Kita pun okey, Alhamdulillah. Tapi doesn't mean yang B ni pula kita just judge dia, oh dia ni rukun Islam gitu je. Barangkali jadi ilmu yang lain. So itu yang nak disampaikan. Okey lah, panjang lebar pula saya itu, tapi sebab dia actually kena mengena dengan sikap ulfah kita ni. Okay. Next page cinta kerana Allah. Sesungguhnya daripada hamba-hamba Allah ada sekelompok manusia, mereka itu bukan para nabi dan bukan para syuhada, tapi para nabi dan syuhada berasa cemburu dengan mereka kerana kedudukan mereka sisi Allah pada hari kiamat. Para nabi dan juga para syuhada, orang syahid ini berasa cemburu kepada sekelompok mereka ini. Siapakah mereka? Mereka ialah suatu kaum yang saling mencintai kerana Allah, padahal tidak ada hubungan persaudaraan antara mereka dan tidak ada hubungan antara harta waris. Sesungguhnya wajah-wajah mereka bagaikan cahaya dan sesungguhnya mereka di atas cahaya. Mereka tidak takut ketika manusia berasa takut dan tidak pula bersedih ketika manusia sedih. Ini dikatakan ukhuwah fillah. Ukhuwah mereka yang terjalin tu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, di mana para nabi dan para syuhada semua cemburu ke atas golongan ini. Mereka tak ada hubungan pertalian darah pun. Dari segi harta wali pun mereka tak ada. Tetapi mereka saling mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So mereka nanti di akhirat ni wajah mereka semua bercahaya, bersinar-sinar cahaya mereka. So inilah penting sekali hubbu fillah, ukhuwah fillah. Kita sayangkan orang itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab anodot ni saya tak letakkan dalam slide lah. Okay. So banyak sekali Nabi pun bergurau mesra. Jangan ingat Nabi ni kerja Nabi ni hanya untuk berdakwah saja, serius saja. No, Nabi pun boleh bergurau mesra dengan apa? Dengan para penduduk dan juga jadi orang senang dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang salah satunya adalah bernama Zahir. Nabi bergurau mesra, Nabi peluk dia kat belakang. Dia tengah berniaga kan. Nabi peluk dia kat belakang. Macam gurau-gurau lah. So lelaki tu cakap, siapa ni lepaskan aku. Lalu Nabi cakap apa? Siapa mahu beli hamba ini. Nabi memang lah Nabi peluk Zahir ni. Zahir ni dia penduduk pedalaman lah. Jadi bila dia sampai tu dia selalu berikan hadiah kat Nabi. Pada pedalaman tu macam contoh Felda lah dia berikan hadiah ke Nabi SAW. Dan Nabi pun ada bekalan untuk dia bawa balik ke kampung. Sampai satu hari tu Nabi keluar, Nabi nampak dia tengah berniaga dan dia belakang Nabi peluk dia. Nabi bergurau dengan dia. Jadi dia terkejut lah, cakap siapa ni? Lepaskanlah aku. Dia pusing, rupanya Nabi SAW. So Nabi tanya, siapa mahu beli hamba ini? Gurau-gurau lah siapa mahu beli hamba ini? Jadi si Zahir mengatakan, jika begitu demi Allah engkau mendapatiku salah seorang yang tidak berharga kerana menjualku sebagai hamba. So dia bergurau. Maknanya kalau gitu Nabi nampak aku ni sebagai orang yang tak berharga lah. Tak ada value lah. Sebab orang beli-beli aku. Nabi cakap apa? Akan tetapi engkau si Allah bukanlah seorang yang tidak berharga. Engkau mahal si Allah Subhanahu Wa Taala. So Nabi cakap gitu, Zahir pun dia happy lah, berbunga-bunga hati dia. Okay. Nabi tak kira pangkat ataupun usia. Nabi bergurau. Of course lah, kita lah bukan macam contoh lah. Saya takkanlah saya belakang saya nak pergi peluk saya punya MEC lah. Contohnya lah saya peluk dia belakang. Teka saya. Oh lah, bukan maksud begitu. Dia kan salah faham lah. Orang kadang macam tengok, oh Nabi buat, maknanya kita pun boleh buat lah. Itulah, kita nak kena ada, orang kata kena ada doa online lah. Maksudnya adalah Nabi. Kita nampak Nabi tu sebagai seorang yang berakhlak mulia, sebagai seorang yang pendakwa. Tapi Nabi masih lagi bergurau dengan hamba Allah ni, Zahir. So kita pula jangan salah faham. Maknanya saya pun ikut cara Nabi lah. Okay lah, saya mudah cakap banyak dah. Cuma jangan salah faham dengan apa yang Nabi lakukan yang kita pun perlu apply. Ini cuma berikan kita sebagai satu iktibar yang Nabi bukan tugas beliau hanya untuk berceramah saja, untuk berdakwah. Tapi Nabi pun ada sikap untuk bermesra dengan bergurau mesra. Okay? Dan Nabi juga bergurau mesra dengan khadamnya iaitu Anas dan sebagainya lah. Okay, inilah tentang anekdot Nabi SAW pun bergurau mesra dengan orang-orang di sekelilingnya. Okay, kemesraan menjadi antara syarat dalam membina kesultanan ummah agar umat manusia dapat menggunakan potensi diri mereka
seoptimum yang mungkin. Seoptimum yang mungkin. Okay. Itu sajalah daripada saya. Tu mesra ni lah satu topik yang orang kata tu ya kita boleh ambil lah sikit. Tapi barangkali tip yang diberikan, dikongsikan maybe tak sesuai untuk kita. Tapi sebanyak ada jugalah ilmu disampaikan pada hari inilah. Jadi kita pun tak sia-sia selama 1 jam ini. InsyaAllah ta'ala. Jadi itu pun tak adalah persoalan Okeylah. Kalau tak ada persoalan, jadi insyaAllah para pendengar sekalian, next week adalah minggu terakhir dan topik dia iaitu tenang. Bagi tenang. Okay. Ketenangan lah. Ketenangan abadi dan sebagainya lah. Hidup ini perlukan ketenangan dan sebagainya, dan mudah-mudahan ketenangan yang kita dambakan, yang kita dambakan nanti di akhirat kelak adalah ketenangan abadi di sana lah. Okay, barangkali kita susah sekarang kat dunia ni, tapi insyaAllah ketenangan yang kita perolehi nanti di akhirat itulah yang kita impikan insyaAllah. Jadi saya mohon maaf kalau ada terkasar, tersilap bahasa ke sebagainya. Mudah-mudahan perkongsian yang sedikit ini dapatlah sikit sebanyak kita pun kata tu absorb sikit lah. Bukanlah kosong-kosong. InsyaAllah saya mengajar, saya pun belajar juga. Okay, jadi oleh itu kita tutup majlis kita ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, terima